Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, anda boleh bersama dengan saya dengan kisah-kisah dalam rancangan MJ12. Tapi ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Dan para pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang pertama ingin saya bacakan merupakan kiriman email yang dikirimkan pada saya. Dan datangnya pengalaman kisah berikut ini adalah kisah yang dikirimkan oleh seorang pendengar yang bernama Abdul Soib, yang berkongsi peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Abu Soib berkongsi satu pengalaman peristiwa yang dikatakan, apa khabar KC? Selamat tengah malam kepada semua pendengar-pendengar MJ12. Diharapkan anda dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat. Nama saya Abdul Soib dan KC boleh tak KC tolong bacakan peristiwa pengalaman yang ingin saya ketengahkan. Saya pernah dahulu tersesat jalan. Perkara ini berlaku ketika saya berada di salah sebuah kawasan di Malaysia. Khususnya saya dalam perjalanan nak pergi ke kampung atuk saya. Dan itu pertama kali saya pergi ke kampung atuk, saya memandu. Lazimnya, katanya Abu Abdul Soib, lazimnya bila saya pergi ke Kelantan, saya menaiki kereta api. Oleh kerana saya waktu itu telah pun mendapat lesen, lebih kurang dah masuk 8 bulan saya ada lesen memandu, saya beranikan diri untuk balik kampung berjumpa dengan arwah datuk saya ketika itu. Pendengar-pendengar Misteri Jam 12, Abdul Soib mengatakan, pengalaman yang dikatakan sini apabila beliau tersesat jalan sedang memandu. Waktu itu saya tidak ada GPS. Waktu itu KC tidak ada GPS dalam kenderaan. Saya hanya menggunakan peta dan juga alamat
serta panduan penduduk-penduduk tempatan untuk mengarahkan saya, menunjukkan saya laluan ke manakah kampung saya. Kampung arwah datuk saya waktu itu di kawasan Kelantan. Sebuah tempat yang diberi nama Jertih di Kelantan. Jadi saya memandu dari Singapura. Bila memandu memakan masa KC dari 9 hingga 10 jam untuk sampai ke kawasan Kelantan Jertih. Pastinya bila dah masuk persimpangan negeri Kelantan, saya mula bertanya. Pada mulanya saya duduk di warung kopi untuk minum secawan dua kerana terlampau penat memandu. Bila sampai, saya pun tanya seorang penduduk sana, saya rasa, tentang alamat ini. Dia mengatakan alamat ini lagi jauh, lagi dalam, lagi atas. Lebih kurang kalau memandu hampir sejam baru mungkin boleh sampai. Jadi saya pun tanyakan beliau jalan yang mana patut saya gunakan. Dia pun mengarahkan saya, Casey. Dia kata, abang jalan terus. Nanti di sana tu ada sebuah rumah lama. Sebelah kiri abang itu adalah katanya cross junction, simpang 4 yang pertama. Kemudian jalan terus lagi selepas simpang 4 tu, baru simpang 4 yang kedua, abang belok kanan. Dari situ nanti abang ada nampak satu papan tanda. Jadi dia ceritakan pada saya bagaimana. Pada mulanya saya agak macam tak tahu nak ke rumah arwah datuk saya. Pendengar Ria 897, akhirnya saya pun masuk kenderaan, saya pandu, akhirnya KC, saya sesat dekat kawasan Kelantan, tak tahu entah ke mana. Bila tengok jam, dah hampir 12 lebih tengah malam. Saya dah terlampau mengantuk, dah tak boleh teruskan memandu. Tiba-tiba saya letakkan kenderaan saya, betul-betul ada satu bangunan shop house, bangunan rumah kedai 2 tingkat. Rakan MJ12. Jadi saya letak betul-betul di depan rumah shop house tu, 2 tingkat, ada parking. Niat di hati saya letaklah parking kereta saya depan sana. Kemudian nak tidurlah, mungkin subuh saya akan bangun, pergilah ke surau atau masjid berdekatan untuk dirikan solat. Jadi rakan MJ12, katanya Abdul Soib, kisah saya bermula bila saya letakkan kenderaan di depan bangunan rumah kedai 2 tingkat. Dalam lebih kurang setengah jam hingga 45 minit saya cuba baring KC. Memang tak selesa. Golek kiri, golek kanan, cuma kebelakangkan tempat duduk saja. Tingkap cermin saya diketuk. Saya terperanjat. Saya tengok, ada seorang gadis yang mengetuk tingkap cermin. Dalam hati berkata dan bertanya, apakah keinginan, kemahuan wanita yang ketuk tingkap? Saya pun turunkan sedikit saja sebab takut KC kena rompak. Bila turun, dia tanya, bang, abang tak boleh park sini tau. Ni private land. Kalau abang nak, abang kena park dekat luar. Abang nak bermalam dekat sini ke? Saya pun, dik, abang nak bermalam. Minta maaf lah dik. Tempat luar tu seram lah dik, tak ada lampu. Memang KC, jalan di tempat luar tu memang tak ada lampu. Cuma di depan rumah kedai lah, ada 2, 3, 4 rumah kedai ni yang sedirit yang ada lampu. Jadi saya tanya, boleh tak abang park sini? Abang kalau nak cari tempat tidur, dekat tepi ni ada satu motel, abang boleh sewa, dan barulah abang boleh park dalam sini, kata gadis tersebut. Jadi saya dengar ada motel, okeylah. Saya pun matikan enjin dan kemudian keluar dari kenderaan, tutup pintu. Wanita itu membawa saya KC pergi ke motel, betul-betul dekat seleku di belakang rumah kedai. Saya pun jalanlah, mata saya berkeliaran KC, kaki dah tinggal nak lari kalau ada apa-apa berlaku. Mujurlah wanita itu baik orangnya. Sampai memang betul depan motel. Saya masuk, saya pun tempah satu bilik. Dia merupakan pekerja pembersih di motel tersebut yang mungkin disuruh oleh majikannya untuk menghalau saya lah daripada letak kereta di tempat motel tersebut. Jadi akhirnya saya dapatkan satu bilik dan kereta saya dibenarkan untuk letak di sana. Jadi rakan MJ12, saya pun mengambil kunci. Motel tu cuma ada 2 tingkat saja. Tingkat bawah ada beberapa bilik, tingkat atas ada lagi beberapa bilik. Saya pun naik ke atas, jalan sepanjang koridor, tak nampak orang KC, tak nampak orang lain kecuali tadi budak yang tegur saya dan orang yang kerja di kaunter. Masuk dalam biliknya, buka pintu, saya pun baring KC. Saya tak buka sepatu, saya baring atas katil, terus saya terlelap tertidur sampai waktu pagi.
Pendengar Ria 897 FM. Kata Encik Abdul Soib, saya terbangun. Saya rasa mungkin sekitar 7 lebih pagi nak dekat 8 pagi. Kerana panas, badan saya berpeluh-peluh. Casey dan rakan MJ12 nak tahu kenapa panas dan berpeluh. Apabila saya buka mata, terperanjat. Di atas mana saya pandang merupakan bumbung bilik tersebut. Bumbung bilik itu berlubang seolah-olah tidak ada bumbung dan dapat lihat kisi pancaran matahari. Saya bangun tengok kiri kanan, bilik itu seolah-olah tidak terjaga kisi. Penuh dengan sampah sarap dengan bau yang busuk. Saya buka pintu, pintunya pula kisi. Seolah-olah pintu tu dah tak lagi berfungsi. Saya jalan keluar terperanjat. Rupa-rupanya motel yang saya duduk tu adalah sebuah motel yang tidak lagi digunakan. Saya turun pergi depan kenderaan. Seluruh rumah kedai yang ada dekat kawasan Kelantan tidak lagi digunakan. Boleh saya kata sepanjang-panjang rumah kedai termasuk motel di belakang tinggal nak dirubuhkan sahaja. Saya tercungap-cungap dibuatnya. Pagi tersebut saya masuk dalam kenderaan, perasaan takut menyelubungi saya. Saya keluar dari kapak, saya jalan terus. Nampak seorang pakcik sedang berbasikal, saya berhenti. Saya tanya, "Pakcik, macam mana nak pergi tempat ni?" Pakcik tu kata, "Oh, ini jalan ni dekat belakang je." Casey, yang saya dikatakan suruh memandu nak kat sampai sejam buat apa? Pendengar Ria 897, saya ceritakan kisah itu kepada arwah datuk saya di Kelantan. Dan dia mengatakan dia mungkin pernah dengar tentang kawasan rumah kedai dan motel yang terbengkalai dekat Kelantan. Mungkin agaknya saya didatangi ketika saya sedang separuh tidur. Bila sedang separuh tidur, sedang dalam keadaan mengantuk, ada saja makhluk-makhluk jin akan datang dan mengganggu kita. Itulah pengalaman saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Abdul Soib. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Itu dia pendengar Ria 897, kisah dari seorang pendengar berkongsi pengalaman beliau, Encik Abdul Soib, memandu seorang diri pergi ke Kelantan. Pertama kali memandu ke sana selepas lulus ujian memandu 6 bulan, 8 bulan macam itulah dikatakan awal tadi. Dan cuba anda bayangkan bila sampai, dia pun nak cari tempat lah. Kalau berhenti tepi jalan tak ada lampu, katanya rasanya seram lah. Bukan seram apa, mungkin takut disamun. Jadi dia letaklah dalam kawasan tempat letak kereta. Kata orang, bak kata pepatah ni, keluar mulut singa, masuk mulut buaya. Nak elakkan dari dirompak terserempak pula dengan cik kak lah. Dan adakah benar bila kita manusia ni separuh mengantuk separuh sedar ataupun separuh tidur separuh sedar, seringkali adalah waktu-waktu itulah dikatakan kita mudah ternampak sesuatu. Sebab saya pernah juga berkongsi beberapa perkara dengan situasi yang sama. Kita akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan MJ12, dan ini kisah daripada seorang ibu apabila beliau dengan anaknya dalam rumah. Cuba anda bayangkan, ibu dan anak. Sebenarnya mereka berdua telah pun ibu dan anak ini merupakan ibu tunggal. Okey, beliau adalah seorang ibu tunggal, mempunyai seorang anak lelaki yang berusia 14 tahun. Dan rumahnya, saya harus tapis beberapa perkara di sini yang tak boleh saya sebutkan. Saya gunakan nama samaran, nama Nurul lah, bukan nama benar. Nurul kata mengikut kiriman email yang dikirimkan pada saya, dia mengatakan yang dia pernah keluarganya, khususnya dia dan anaknya lah, diganggu oleh perbuatan bekas suami dan ibu mertua. Jadi mereka walaupun dah berpisah,
katanya, mungkinlah tak tahu betul atau tidak, ibu mertua selalu mengganggu, menghantui dia dan anaknya. Jadi apakah yang dilakukan oleh ibu mertua? Inilah yang saya nak ceritakan. Antara perkara-perkara lah, kadang-kala yang paling teruk dalam rumah, ya, penampakan sesuatu dalam rumah. Nampak macam perempuan tengah duduk di ruang tamu. Dan sekarang ini, kalau saya tadi baca kisahnya, dia kata kalau malam tidur, lampu di ruang tamu pasti akan dibuka, tidak akan dimatikan. Selalunya dia akan hidupkan lampu di kawasan dapur saja. Tapi kali ini dapur, ruang tamu pun dia hidupkan lampu sampailah ke pagi. Jadi kisahnya ingin diceritakan apabila setelah dia pergi ke rumah pakar dengan anak lah. Mungkin dia carilah, tanya orang tu, kau kenal tak orang tukang ubat ni? Jadi ada seorang sahabat ni telah pun recommendkan, kau pergilah rumah pakar ni. Dan inilah kisahnya apabila beliau pergi ke rumah pakar tersebut, dan kisah diteruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Misteri Jam 12. Why are you doing this to us? Nurul diteruskan dengan kisahnya yang dikirimkan kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Mengikut kiriman Nurul, jadi anda dah tahu rumahnya banyak kena gangguan. Dalam rumah penampakan wanita yang menyeramkan, yang menakutkan. Jadi sebenarnya apakah kisah diteruskan kisah dari Nurul ini? Sehingga kan beliau jumpa dengan seorang pakar apabila tanya pada seorang rakannya. Rakan telah pun recommend lah seorang pakar ini, dan mereka anak dan beliau pergi jumpa dengan pakar. Pakar ni datang ke rumah, kemudian beberapa hari, katanya Nurul, pakar ni datang ke rumah saya, Kisi, untuk melihat keadaan rumah dan cubalah tengok sebenarnya apa yang boleh dilakukan dengan lebih baik lagi. Jadi pakar mengatakan dalam rumah saya ada benda lah yang dia tak nak cakap pada saya. Katanya kalau dia beritahu, saya akan takut dengan anak-anak. Jadi saya pun tak nak ambil tahu. Anak saya pun kata tak apalah bang, jangan cakap. Jadi dia mulakan upacara semah rumah saya. Dia mulakan pada hari Khamis malam Jumaat. Dia kata waktu itulah sesuai kerana makhluk-makhluk ini entah macam mana akan datang pada rumah saya. Seolah-olah rumah saya ni macam ada satu tarikan magnet. Jadi pakar ni tanya pada saya dengan anak. Soalan yang pertama, saya memang rasa malu dan sedih. Katanya, adakah saya dengan anak solat dalam rumah? Saya pun berdiam diri. Kemudian dia terus marah pada saya. Dia kata, adakah lebih baik anak beranak solat? Dengan adanya solat, bacaan-bacaan surah suci dalam rumah, tak perlu awak panggil saya. Sebab benda tu tak akan masuk. Saya hanya diam. Anak saya pun terdiam. Jadi dia mulalah membaca-baca dan baca terus baca. Kemudian apa yang berlaku lebih kurang Casey, nak dekat 3 jam lebih, saya dengan anak tak ada di rumah. Kami pergi ke kedai kopi berdekatan untuk makan sebab dia tak benarkan saya duduk dalam rumah. Tak tahu sebenarnya apa yang dilakukan. Saya pun tak nak ambil tahu dan tak nak tengok. Katanya Nurul bukan nama sebenar. Pendengar Ria 897. Jadi beberapa hari kemudian, saya jumpa dia lagi. Saya tanya, bang, macam mana rumah saya bang? Dia kata, rumah awak dengan izinnya, dalam rumah insya-Allah dah tak ada apa-apa lagi. Maksud abang? Yalah, saya dah dapat bersihkan dalam rumah. Tapi yang masalah ni di luar rumah. Sebab ada beberapa kali saya halau mereka, belum sempat saya pagar rumah, mereka datang balik masuk dalam rumah. Jadi saya terpaksa pagar rumah dulu, baru halau semua. Sekarang ini yang abang takut, kalau kau dengan anak kau duduk dalam rumah, malam-malam hari kalau orang ketuk pintu, kau jangan buka. Ya? Melainkan ada orang lah yang nak datang betul-betul. Tapi kalau tak ada orang yang telefon cakap nak datang, kau jangan buka pintu. Kalau boleh tingkap kau buat sementara waktu ni kau tutup dengan langsir. Nak tingkap kaca rumah kau atas kaca kan, kau tutup dengan langsir. Sebab aku tak nak kau pingsan. Kata pakar tersebut kepada saya, Casey. Yalah bang, saya dengar pun takut, Casey. Saya balik ke rumah. Sampai rumah waktu asar. Saya solat asar dengan anak saya, Casey.
Setelah sekian lama saya tak dirikan solat. Itulah hari pertama. Kemudian saya keluarkan langsi, saya tutup tingkap sebelah atas. Tingkap dapur saya pasang langsi, tingkap bilik semua kisi. Rakan MJ12. Malam tiba. Anak saya yang sering kali tidur seorang tidur dalam bilik dengan saya. Saya tidur di atas katil, anak tidur di lantai. Itu pun takut. Sering kali, Ma, panggil saya Casey. Yalah apa? Saya marah dia. Tapi saya pun takut juga. Saya tak pasti pukul berapa. Kali keberapa anak saya panggil, Ma. Apalah? Ma, ada orang ketuk pintu, Ma. Astaghfirullahalazim. Betul juga kata pakar tu. Casey, saya tahu dah lewat pagi. Ada orang ketuk pintu rumah saya. Mengingat kata pakar itu, saya panggil anak saya. Hei, sini, tidur atas katil, sini. Anak saya angkat selimut tilam, tidur atas katil Casey. Pendengar Ria 897 FM. Kata Nurul, sepanjang malam Casey tak boleh tidur, tak boleh tahan saya dibuatnya. Apa saya buat? Saya dengan anak duduk Casey, kami baca apa yang kami tahu. Keluarkan Casey surah Yasin. Tapi tak pandailah baca. Cuma baca surah Yasin yang ada tulisan Rumi. Saya dengan anak saya sepanjang malam. Kemudian pintu depan dah berhenti. Tingkap bilik pula Casey bunyi orang cakar. Benda tu datang balik nak masuk tapi tak boleh. Dah dikunci oleh pakar yang saya dapatkan hikmatnya. Seminggu kemudian katanya Nurul, saya dah tak tahan. Setiap hari kena ganggu. Saya dapatkan ejen rumah. Saya sewakan rumah saya. Alhamdulillah Casey. Sekarang ini saya tinggal bersama dengan adik saya. Saya sewakan rumah saya. Saya tunggu masa saja nak jual rumah. Bila simpanan dah cukup, boleh beli rumah yang lain, baru saya berpindah. Kata Nurul, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada adik saya yang telah banyak membantu saya. Asmia yang mungkin sedang mendengar sekarang ini, kakak minta maaf kalau kakak dengan Aidil ada menyusahkan kau. Percayalah, kalau masalah ini dah selesai, kakak akan cuba balas segala jasamu, wahai adikku tersayang Asmia. Terima kasih. Ikhlas dari kakakmu Nurul, bukan. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Kisah awal tadi dari Nurul dan anaknya. Kalau anda dalam situasi Nurul, anda berjumpa dengan pakar dan pakar mengatakan kalau waktu malam ada gangguan yang datang rumah, ada orang ketuk pintu, jangan buka sebab mungkin yang datang tu tetamu yang tak diundang. Dan benar-benar malam tu, tak tahu jam berapa, tak dikatakan oleh Nurul, ada orang ketuk pintu. Anaknya sampai takut Ayolah, seram Dan mungkin kata beliau, kita tak pasti sejauh mana kebenarannya, tapi katakan bekas suami dan bekas mak mertuanya
punya angkara yang sampai sekarang mempunyai menyimpan ya perasaan dendam, marah macam tu lah, sampaikan ialah beliau dan anak diganggu. Mungkin agaknya kerana harta, mungkin tak tahulah. Agaknya rumah yang dimiliki oleh suami tu tak dijual dan suami tak dapat bahagian ke, macam itulah. Jadi kita akan teruskan kisah. Kalau anda bagaimana dalam situasi Nurul, apa yang akan anda lakukan? Terima kasih di Facebook Ria 897 yang memantau, dan juga saya nak ucapkan terima kasih juga pada seorang kakak yang telah pun kirimkan email pada saya. Katanya suka sangat dengan MJ12 lah bersama dengan anak-anaknya. Terima kasih lah. Amat terharu bila saya dapat terima kiriman email dari anda itu. Saya akan terus berkongsi pengalaman selanjutnya ini. Yang ini daripada Big Daddy katanya. Big Daddy ada kisah misteri yang kiriman-kiriman dari siapa ni? Big Daddy kata, Casey ingin saya cerita satu kisah pengalaman tak panjang, yang ringkas saja. Katanya saya pernah balik tugas waktu tu sekitar 12 lebih tengah malam, dan saya sebenarnya terlupa yang isteri saya bermalam di rumah kakak ipar sebab keesokan harinya ada majlis keramaian, ya cukur rambut anak saudara saya. Jadi bila saya balik ni, memanglah isteri saya memang tak suka keluar merayap, tapi saya fikirkan dia di rumah, katanya Big Daddy. Saya pun masuk rumah beri salam Casey. Jadi saya buka pintu, saya tutup pintu, dan kemudian apa yang berlaku, sedang saya jalan ni daripada tempat saya tanggalkan sepatu betul-betul tepi pintu tepi pintu ruang tamu ni ada rak-rak kasut. Saya jalan daripada kawasan tu nak ke dapur lah, sebab saya nak masuk ke tandas nak cuci kaki saya. Saya ternampak isteri saya Casey. Memang sah walaupun gelap, tapi rumah di Singapura ni gelap pun tetap boleh nampak lah. Katanya nampak isteri saya sedang baring di atas katil. Jadi saya pun masuk ke dapur, saya cuci kaki, saya keluar tengok periuk kosong, tak ada masak hari ni. Pelik pula, kenapa isteri saya tak masak? Tak apalah, saya pun masuk ke dalam bilik, saya buka lampu. Bila saya masuk bilik tu, bilik tengah gelap. Masih nampak isteri saya sedang baring di atas katil, kata Big Daddy lah. Jadi bila saya buka lampu, saya pun memandang ke arah almari. Saya buka nak carilah baju, nak cari baju saya untuk saya mandi dan salin pakaian. Saya tutup pintu almari, ada cermin. Cermin tu nampak refleksi dekat belakang. Alangkah terperanjatnya apabila saya nampak refleksi di belakang, tidak ada orang yang baring di atas katil dalam rumah. Dengan segera, secara automatik saya toleh. Bila toleh tengok, mana isteri aku? Memang sah bila saya balik nampak ada perempuan baring atas katil. Tiba-tiba baru teringat isteri saya berada rumah adik saya. Saya istighfar Casey, nak mandi pun takut betul. Sejantan mana pun saya ni Casey, bila dah ternampak benda tu, saya dah hilang mood nak mandi. Saya bawa baju, tuala saya, berus gigi, shampoo semua saya bawa, masuk beg. Saya turun bawah, naik kereta pergi rumah adik saya. Di sanalah baru saya mandi. Konon-konon ni nak mandi kat rumah tak sempat. Padahal Casey, meremang bulu rumah saya. Dalam rumah sorang-sorang nampak Casey. Susuk tubuh sama macam isteri, tapi wajah saya tak nampak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia kisah daripada Big Daddy berkongsi pengalaman. Wah, macam-macam kisah yang diketengahkan. Jadi bagaimana agaknya nampak nama dia Big Daddy. Kalau terkena gangguan macam tu, dia pun dia cabut lah. Mestinya, pastinya. Ayolah. Okey, kita akan teruskan dengan pemanggil kita di hujung talian. Ya. Jadi Big Daddy kata, ini dalam kiriman SMS beliau, sejantan-jantan saya Casey. Saya memang tak berani itu dia. Jadi kita pun dah langkahkan 1 Mei ni, maksudnya dah cuti umum lah, dan pastinya ramai juga sedang mendengar rancangan MJ12 di Ria 897. Terima kasih saya ucapkan bagi anda. Mungkin ada yang sedang memancing sekarang ini di pantai mana tu, boleh anda sebutkan pada saya, dan saya akan teruskan dengan pemanggil kita di ujung talian 669-11897. Something's very wrong. Misteri jam 12.
98.9 kita teruskan dengan pemanggil kita di hujung talian yang bernama Bang Shim dengan kisah yang ingin diketengahkan dalam MJ12 ya. Tak adalah. Bersama saya Kak Ida, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ini buat panggilan dari mana Kak Ida? Ini daripada Bukit Merah. Dan Kak Ida ada pengalaman misteri berkaitan dengan gangguan ke macam mana ni? Tak, saya 5 tahun yang lalu, saya ni mengurus. Kali saya dipanggil dalam pukul 4.30 gitu lah. Di kawasan Bukit Liman situ. Okey. Jadi saya dah beberapa kali dipanggil. Tapi waktu tu dia panggil saya waktu petang. Jadi saya macam alamak, kenapa dia panggil saya waktu petang ni? Pasal saya macam, saya rasa macam saya kurang selesa lah tempat tu. Pasal tempat dia macam, saya tak berapa ingat sangat. Tapi apa yang saya ingat, tak begitu dalam tempatnya. Tapi saya pergi naik taksi kan. Jadi di kawasan luar dia tu ada 2 rumah kosong tu KC. Jadi saya urut dalam pukul 4 lebih. Alamak, saya urut 2 orang. Jadi nak dekat maghrib saya habis gitu kan. Jadi saya dalam hati saya, ya Allah, ini macam gini, saya bimbang, takut terjumpa apa yang saya tak ingini lah. Gitu kan. Jadi saya pun balik. Saya waktu nak balik tu, habis orang menggali lah. Dia kata balik jalan baik-baik pasal sana ada rumah kosong. Dia cakap gitu. Mungkin saya tak ingat dengan rumah kosong tu. Tapi apabila dia cakap gitu, macam hati saya macam mana ni. Tapi saya baca-baca lah gitu kan. Sekali macam saya nak keluar tu, dia punya kawasan dia macam terjunam sikit lah. Dia macam bukit gitu sikit kan. Saya nampak daripada rasa macam jauh gitu. Saya nampak ada perempuan tengah berdiri tu kiri. Dia pakai baju putih tengah dukung anak. Saya cakap astagfirullahaladzim. Ni kawasan rumah anda di Bukit Merah Masa di Bukit Merah. Tapi saya kawasan tu di Bukit Timah. Okey. Saya urut lah. Habis saya cakap astagfirullahaladzim, ya Allah, macam mana ni, apa saya harus buat? Saya mesti lalu kawasan situ pasal saya nak keluar kan. Jadi saya cakap harap ya Allah, dia lah teksi lalu. Saya ingat gitu kan. Lalu saya tengah lalu gitu, teksi pun betul-betul tengah lalu gitu. Teksi tu dah lalu, dia gosan balik tau. Habis dia buka pintu, Kak, masuk. Orang Melayu kita lah. Saya pun masuk lah. Saya cakap selamat saya. Habis kereta tu nak jalan laju gitu tak keluar. Dia kata, Kak, tadi kakak perasan tak ada satu perempuan dukung anak? Saya perasan juga itu. Tapi saya pura-pura macam buka beg lah. Saya berdoa, saya mudah-mudahan saya jumpa teksi lah. Betul lah. Kat sini ada. Saya cakap terima kasih lah banyak-banyak. Habis dia kata, Kak, itu bukan orang tau Kak. Dia cakap gitu. Saya terdiam lah. Biasalah kalau kita tengah takut pun kita konon-konon action buat benda tu, buat benda lain lah. Saya buat macam buka beg duit lah kan. Tapi saya baca-baca lah, ya Allah Tuhanku, janganlah saya macam sampai ke situ lah kan. Saya jalan macam saya dah tak mampu nak jalan, menggigil rasanya. Terus teksi tu dah jalan sebenarnya. Teksi tu patah balik lagi. Habis dia buka, dia selesai masuk. Itulah nasib saya. Baiklah, saya rasa macam alhamdulillah. Tapi memang seram kalau tunggu teksi tempat-tempat macam tu, sorang-sorang tu, sunyi sepi tu terima kasih ya Kak Terima kasih sama. Kembali itulah memang mungkin saya pun juga akan lakukan apa yang kakak tu lakukan kalau sedang sorang-sorang tiba-tiba ternampak sesuatu kejadian yang menakutkan yang ani, kita akan gondong-gondong lah, action lah, tengok beg lah, tengok handphone lah, main game lah, padahal bukan tak tahu. Terima kasih pada kakak yang berkongsi kisah yang cukup menarik. Dan cakap tentang Bukit Merah, ini ada satu kisah yang ingin saya ketengahkan. Lingkup baru, kiriman SMS daripada pendengar kita, namanya Haji Sulaiman. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya teruskan, ingat rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Jangan kita terikut-ikut, terlampau percaya dan taksub dengan apa yang diketengahkan. Anggap macam kita tonton filem seram macam tu. Kalau dah habis cerita ni, maknanya dah habis. Tak perlu kita mungkin pertikaikan, kita berdebat lah, tak perlu. Macam tu lah. Baik, ini daripada Haji Sulaiman berkongsi. Beliau adalah seorang penduduk di sebuah kawasan di kawasan Bukit Merah, Lingkup Baru. Katanya Haji Ismail ingin berkongsi pengalaman, kisah yang dikatakan memang cukup menakutkan. Beliau ni waktu dahululah seringkali dengan isteri
Sebab anak-anak semua dah bersepanjang katanya. Tuan Haji ni lah kita panggil G sudahlah Jadi Tuan Haji kata anak-anak saya semua dah besar Casey. Dah berumah tangga masing-masing. Ada 2 orang anak lelaki, dua-dua dah berumah tangga, dah tinggal rumah sendiri. Jadi rumah di Lengkok Baru tinggal saya dengan isteri saja. Jadi setelah anak pergi 2-3 tahun, memanglah sebelah ni jiran lama. Bila dapat jiran baru Casey, masalah mula timbul. Katanya Tuan Haji ni lah. Apabila saya dengan isteri memang setiap hari Khamis, malam Jumaat, saya selepas solat maghrib akan duduk berzikir, duduk baca Yasin dengan isteri sampailah masuk Isyak. Jadi bila kami baca, kadang-kala jiran sebelah Casey tak tahulah sebab tembok bilik kami akan berkongsi dengan tembok jiran sebelah. Saya dengan isteri dalam bilik sedang duduk baca, tiba-tiba gedum 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 orang hentak. Pada mulanya mungkin agaknya budak sebelah main-main ataupun dia nak ketuk tembok. Tapi saya dengan isteri mula perasan. Isteri yang tanya, "Bang, abang perasan tak? Setiap kali bila kita baca Yasin, mesti tembok orang sebelah ada orang hentak berkali-kali, macam tak puas hati." Sampailah satu hari apabila saya dengan isteri ada 3-4 botol. Botol ni kami memang suka letak depan. Kami baca Yasin, kemudian kami berilah pada anak-anak. Kalau mungkin cucu-cucu kami perlukan, mereka boleh minum. Jadi letaklah botol mineral water ni depan kami sambil baca Yasin. Setelah itu saya terasa haus. Ada gelas, saya pun minum. Bila saya minum air itu, isteri saya masih tengah baca. Saya tersedak. Bila tersedak, tersembuh Casey. Tersembuh kena tembok, katanya Tuan Haji. Bila air Yasin yang dah dibaca dalam botol tu tersembuh kena tembok bilik saya, Casey, tembok bilik saya berasap. Berasap Casey. Tapi saya pegang dengan tangan, tak rasa panas. Isteri saya pun pegang. Jadi ambil lagi air Yasin, tuang di tangan, renjis, berasap tembok saya. Ada sesuatu tak kena. Lama-kelamaan jiran sebelah menjadi musuh. Dia seolah-olah kepanasan setiap kali saya dengan isteri mengadakan bacaan Yasin dari maghrib sampailah waktu Isyak. Saya takkan mengalah, isteri juga takkan mengalah sebab kita tak nak mengalah dengan syaitan. Jadi akhirnya Casey, pada waktu malam, saya dengan isteri tengah tidur, katanya Tuan Haji. Pintu rumah diketuk. Saya bangun. Isteri dengar, isteri kejutkan saya. Saya keluar dari bilik, buka pintu, ada seorang makcik tua Casey. Wajahnya dah krepot, kulitnya dah kendur. Ketuk pintu. Saya buka pintu, saya tanya, "Cik, ada apa, Cik?" "Nak, tolong nak, makcik nak haus." Jadi saya rasa macam ada benda yang tak kena tau Casey. Saya pun kata, "Makcik nak apa?" "Tolong nak, makcik haus." Saya pun tengok isteri saya. "Awak masuk bilik, jangan tengok. Masuk bilik." Katanya Tuan Haji, saya pergi dapur, ambil gelas, tuang air Yasin. Saya sampai depan, Casey, makcik tu dah tak ada Casey. Jalan ni, sampai depan, saya nak serahkan gelas, saya toleh belakang tengok isteri. Tengok balik depan, sekelip mata makcik tu hilang. Pendengar Ria 897, setelah kita berlawan, tak nak mengaku kalah, makin macam-macam dia hantar Casey depan rumah. Dalam rumah saya, syukur Alhamdulillah, katanya Tuan Haji, tak boleh masuk. Mungkin agaknya dengan lindungan oleh Allah dan malaikat-malaikatnya, tak dapat masuk, hanya gangguan luar rumah. Pernah anak saya datang waktu malam. Waktu 10 lebih malam nak hantar makan. Sebab bila dia telefon, dia kata dia dalam perjalanan nak beli makan. Tanya, "Nak tak?" Saya pun dengan isteri kirimlah kuih tiaw goreng, katanya Tuan Haji. Amboi, Tuan Haji kuih tiaw Jadi bila anak saya dalam perjalanan dia telefon, dia kata, "Bak, kita on the way nanti babak buka pintu." Okey. Bila dia on the way, dia suruh cucu saya naik atas, hantar. Tiba-tiba dengar, saya dengan isteri tengah duduk ni dekat ruang tamu, depan pintu besi saya tutup, tapi pintu kayu saya buka, kata Tuan Haji. Pendengar Ria 897. Katanya Tuan Haji sedang duduk ni, dengar suara cucu saya. "Tok! Tok! Tok!" "Bang, tu kan cucu kita kan, bang?" Kenapa pula dia pergi Jadi saya dengan isteri pun bangun, pergi depan pintu, buka pintu besi, tengok cucu betul-betul dekat tepi tangga sedang panggil, "Tok, Tok."
Saya pun jalan ke arah dia. Saya tanya, kenapa pekik-pekik tak datang rumah tu? Tak nak. Saya tanya, kenapa? Tak nak. Dia tengok depan pintu Kisi. Bukan pintu saya, depan pintu jiran sebelah. Saya pun pegang cucu saya, peluk. Saya berbisik di telinganya, membaca beberapa surah. Saya suruh dia pejam mata, suruh isteri saya masuk dalam bilik ambil minuman. Saya tak tahu apa dia nampak dan saya tak berani nak tanya. Kesian budak ni. Beri dia minum, kemudian saya hantar dia turun bawah dengan isteri. Saya sampai sekarang tak tahu apa sebenarnya yang cucu saya nampak depan rumah jiran saya, Kisi. Tapi dia rasa takut. Setelah kejadian itu, setiap kali dia datang rumah saya, dia tak akan keluar. Lazimnya dia suka keluar. Depan rumah saya ada satu basikal kecil. Saya letak untuk cucu saya main. Tapi selepas penampakan depan rumah jiran baru yang tinggal sebelah ni, dia tak akan keluar, Kisi. Dia duduk dalam rumah, tengok TV, kemudian dia masuk dapur, keluar. Itulah kerjanya. Terima kasih. Tolong Kisi ketengahkan. Yang ikhlas, Haji Ismail. Selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Saya nak tanya anda lah, ada masalah sekarang ni. Saya hairan daripada tadi saya upload tapi saya tak nampak apa-apa pun. Di wall saya tak ada, tapi dalam ni Facebook Ria khususnya saya upload sesuatu di Facebook Ria, tapi wall Facebook Ria saya tak nampak pun entry yang saya masukkan. Tapi bila tengok home ataupun news feed memang ada entry. Boleh tak orang-orang yang pandai, yang arif, yang lagi bijaksana tentang hal-hal ini bantu saya dalam kes kronik yang tak dapat saya daripada tadi selesaikan? Ya, boleh bantu saya. Terima kasihlah. Boleh anda kirimkan message di Facebook Ria dan akan saya baca. Dan awal tadi saya ada post satu gambar di Facebook tentang, saya terperanjat lah bila nampak gambar ni. Dan ini ada pendengar yang kirimkan email pada saya. Dia tanya saya soalan ini. Saya tanya pada anda. Gambarnya seorang wanita ni berbaju putih, rambutnya agak panjang, mukanya tu agak berkedut-kedut sedikit. Sekali pandang memang menakutkan. Cuba anda bayangkan, anda balik kerja pukul mungkin 12.30 malam, 2 pagi, 4 pagi ke, tiba-tiba nak naik lift, ternampak Mina ni sedang duduk dalam lift. Adakah anda akan terus masuk ataupun tak apalah, terima kasih sudah? Ada beri komen ni, pendapat Azrul kata saya nak berkenalan dengannya. Macam faham nanti awak jadi macam tu ni. Macam abang apa tu, Big Daddy yang tadi tu ini katanya sawan sih. Cinta Seri Muhammad Hafiz kata saya tendang Kisi muka dia. Violent nampak. Kau jangan violent dengan makhluk ni tau. Dia pergi tendang, kau pergi sampai Great Wall China kau terbang Okey, ada kata minta nombor ekor macam-macam dari Norman Jadi mungkin apakah pendapat pandangan anda kalau dalam situasi yang saya sebutkan awal tadi. Kita akan teruskan kisah dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Ada 669-11897. Mungkin boleh bantu saya. Kenapa agaknya saya post tapi hairan di Facebook Ria saya tak nampak terus benda yang saya post. Tapi di newsfeed saya boleh nampak benda yang dipost. Ayo. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Sebelum saya jawab panggilan anda, di sini ada kiriman SMS yang saya ingin ketengahkan Datangnya daripada Kak Mona. Kata Kak Mona, apa khabar Kisi? Kisah malam ni seronok betul lah. Harap misteri jam 12 dapat diteruskan, jangan dihentikan. Dan kalau boleh Kisi, lanjutkanlah lagi pada hari Sabtu dan Ahad. Kakak dengan anak-anak memang suka. Ya, ini family program Kisi.
Kisi. Terima kasih. Kakak ada satu kisah ringkas yang kakak nak ceritakan. Kakak pernah ternampak atau Kisi bungkusan bawah katil yang serupa macam pocong. Tapi katanya kakak tak pernah beritahu anak-anak dan kakak hanya seorang yang nampak. Bukan sekali, malah ada 2-3 kali ternampak. Dan pandangan itu hanya berlaku apabila kakak duduk di ruang tamu. Bila duduk di ruang tamu waktu malam sedang tengok TV dengan anak-anak, dengan suami, kadang-kadang macam terasa dalam bilik ada sesuatu. Kakak rasakan. Kadang-kadang meremang bulu roma. Jadi ini membuat kakak toleh. Bila toleh tengok bilik, nampak bawah katil, nampak Kisi bungkusan putih macam pocong. Kakak tak pernah beritahu suami dan anak-anak, takut mereka takut. Tapi katanya cuma nak berkongsi dengan Kisi dari Kak Mona, penggemar rancangan MJ12. Dan kakak gunakan nama samaran. Kalau anak-anak sekarang tengah dengar pun, dia tak tahu pun ini sebenarnya terjadi dalam rumah kita. Bersama dengan saya, Siti, apa khabar? Hello. Ya, Siti, apa khabar? Alhamdulillah baik. Ni Siti buat panggilan dari mana, Siti? Daripada Serangoon Road. Ada pengalaman tentang apa, Siti? Silakan. Dulu masa tu kurang lebih 2 tahun lepas lah. Saya pergi dekat Chinese Garden sana. Saya dengan anak saya. Sekarang anak saya dah 13 tahun. Saya pergi yang itu apa? Yang tinggi tu apa tu? Menara tinggi tu. Menara di Singapura ni? Yang dekat Chinese Garden kan ada satu tu. Pagoda gitu kan tinggi kan. Okey. Lepas tu saya pergi atas. Saya daripada bawah tu tak ada seseorang pun. Lepas tu saya pergi tengok dalam kan. Saya tengok macam ada orang apa tahu. Dia lambaikan tangan supaya saya datang sana gitulah. Tapi saya terus ikut aja kan. Saya cakap, kita pergi sana. Kita pergi sana. Ada orang naik lah. Ada kawan lah. Masa tu sunyi tau, Casey. Yang sekarang kan dah ramai kan. Sekarang dah ramai, dah macam semua pun dah renovate semua kan. Cantik-cantik lah. Lepas tu saya sampai atas tahu, ini terus ikut dia, terus ikut. Dia macam berkelebat putih-putih. Aduh, saya ingat. Tapi dia macam orang tau, bukan macam apa tau. Macam di kepala ada, tapi dia punya badan tak nampak lah, kita bawah kan. Atas. Saya tengok tak ada orang. Astagfirullahaladzim, aku cakap, apa ni yang barusan ni? Burung lah kata anak saya tu. Bet lah tak on mami. Dia cakap gitu kan. Lepas tu, aku cakap, okey lah. Kita tak payahlah kat sini lah. Kita cepat turun aja lah, aku cakap kan. Tapi aku tak meremang, tak apalah sajalah. Siang-siang kan. Lepas tu yang dulu, yang ini dah lah tak, itu udah sajalah. Ceritanya macam itu saja. Lepas tu, dulu saya punya rumah lama, dekat kawasan, tak perlu sebutkan lah. Dekat Jalan Besar je lah. Dia dulu, saya punya ada baby kan. Di rumah tu macam ada kakak gitulah. Habis tahu tak sih? Percaya ke tidak silakan. Masa tu hari puasa tu. Dalam handphone saya tu dia menilai. Aku cakap, naudzubillah min dzalik. Ini handphone saya lah, saya cakap. Engkau tak boleh masuk sini, aku cakap. Tapi saya cakap, pasal saya punya tempat ni ramai sangat kan. Jadi saya takut pun tak ada. Tapi pernah juga. Pas saya makan seorang diri kan, makan sahur malam tu. Seorang diri. Lepas tu saya buka lampu. Dia macam berlalu tau. Dia punya lidahnya keluar. Lepas tu dia ketawa. Ketawa menilai gitulah. Aku cakap, betul ke tidak ni, aku cakap. Tapi aku memang daripada dulu lah. Dulu pernah aku nak sampaikan ni, tapi selalu busy. Tak boleh masuk. Daripada dulu saya selalu dengar juga Riyadh 89. Habis saya kemarin dekat kampung sana kan. Saya nak dengarkan tak boleh leh. Yang itu ya, yang saya punya rumah tadi. Sana ada orang cakap ada barang banyak sana. Sekarang saya dah jual itu rumah. Ada juga orang cakap saya sudah kena itu benda tu.
Tapi wallahu alam bisawab lah, saya pun tak tahu lah, mudah-mudahan tak ada apa-apa lah sampai sekarang. Tapi ada juga lah, saya dekat luar sana, dekat sungai apa ya, dekat Cintes itu, sungai. Yang ada dulu kan ada tempat tuh, ada orang pakai AMI tuh. Dia kan ada tanah kosong tuh. Dia ada bayi hilang kan, anak hilang kan. Di sana adalah ternampak yang ngambil tuh orang tua, dia punya giginya, taringnya panjang-panjang. Habis bila lewat sana semua orang pun takut juga lah. Tapi saya pun tak itulah. Saya cuma lewat saja. Dia bilang, dia macam saya kan dulu kan tinggal sana juga. Terus dia cakap katanya kamu nggak usah ngurusin aku gitu. Macamnya dia bilang begitulah. Dia bilang, saya pun sebodoh lah gitu. Sama tahu gitulah. Ya udah kita aja lagi sih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik, silakan 669-11897. Yang ini kiriman SMS ingin saya baca daripada pendengar kita. Wah, banyak SMS malam ni mentang-mentang esok bercuti ni. Daripada siapa ni? Daripada Sarina. Assalamualaikum Abang Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini SMS nama saya Sarina. Saya sekarang ini berbadan 2. Ini pertama kali sebab sebelum ini bukan pertama kali kata beliau. Sebab sebelum ini saya ada kandungan, tapi kandungan saya mungkin tidak ada jodoh pertemuan, gugur anak yang pertama. Ini merupakan kehamilan saya yang kedua. Suami saya sering kali marah saya, jangan dengar misteri jam 12 bila sedang hamil. Dan saya sering kali mengatakan pada dia, jangan ada kaitan misteri jam 12 dengan kehamilan saya. Tapi sekarang ni saya pun ada rasa takut apabila beberapa teman juga menasihatkan saya, jangan dengar. Minggu lepas bila Casey sedang buat outing misteri jam 12, apabila Casey keluar di salah sebuah kawasan, saya sedang mendengar. Tiba-tiba saya rasa macam terdengar bila Casey ceritakan Casey keluar dari kawasan itu, seolah-olah macam suara budak menangis dan ketawa. Saya naik takut. Kemudian saya tak dengar MJ12 dan rasa-rasanya macam fobia. Tak nak beritahu suami, takut kena marah lebih. Saya pun simpanlah perasaan ini. Dan ini saya SMS pada Kisi pun, saya tidak mendengar rancangan MJ12. Walhal saya ni hanya berada di Facebook, melayan komen-komen pendengar-pendengar Ria yang lucu-lucu, dan sedikit sebanyak saya tahulah tentang kisah-kisah yang diceritakan oleh Kisi dengan membaca komen-komen. Sekarang ini saya takut nak mendengar rancangan ini sebab saya mungkin ada terdengar sesuatu. Maklumlah Kisi, anak yang pertama pastinya mungkin ada gangguan. Saya ingin tanya pada Kisi dan pendengar, adakah benar kalau sedang hamil tak digalakkan untuk mendengar kisah-kisah yang seram? Bagaimana Kisi? Jam 12. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kisah kiriman email yang saya terima. Dan mungkin ada di antara kita mengalami kisah yang agak serupa yang diceritakan oleh akak kita ni. Lazimnya kalau dalam keluarga seorang kena ganggu, yang lain semua tidak akan diganggu. Mungkin gangguan itu mengganggu anda seorang diri saja. Macam kita tengok filem-filem, kadang-kala seorang dia nampak, yang lain semua tak nampak, tak ada perasaan takut dan sebagainya. Inilah yang berlaku pada akak kita bernama mana ni? Ini dia. Kak Rosita berkongsi pengalaman, dan kisah Kak Rosita ini adalah satu perkara yang berlaku dalam rumah. Kita teruskan rancangan MJ12. Kisi, nama saya Kak Rosita. Kakak ingin berkongsi pengalaman kakak. Ini berlaku dalam rumah. Kakak dengan suami, anak-anak
pada malam-malam tertentu. Kalau mungkin cuti keesokan harinya, wah mungkin macam malam ni lah ya. Mungkin Kak Rosita juga sedang mendengar MJ12 bersama dengan suami dan anak-anak. Kami akan berkumpul ramai-ramai di ruang tamu, akan menonton VCD cerita seram. Dan waktu itulah kadang-kala setengah jalan anak akan angkat bantal, angkat selimut masuk bilik tidur. Suami kakak lah kadang-kala tinggal kakak dengan seorang lagi anak kakak, anak bujang. Jadi anak gadis dan seorang lagi anak bujang, kakak ada 3 orang anak, akan masuk dalam bilik tidur bila cerita dah nak habis ataupun mereka dah terlampau mengantuk sangat. Dan Casey, kakak perasan tiap kali bila anak-anak mungkin ada yang di depan dah tidur, suami kakak dah tertidur bila menonton VCD, kakak rasa selalu waktu itu kakak akan kena gangguan. Kakak ni baring di ruang tamu. Bila baring dekat ruang tamu, suami akan baring atas sofa. Anak-anak 2 orang akan baring depan sofa di mana akan menghadap set televisyen. Kakak akan baring tepi, letak bantal dengan dialaskan comforter, katanya Kak Rosita. Bila kakak baring, kakak akan menghadap pintu dapur di mana juga akan nampak dapur rumah. Jadi lazimnya dapur rumah akan gelap. Dapur rumah kakak ada 2 bahagian. Bahagian dapur tempat masak akan gelap, tapi bahagian tempat laundry, dia panggil servis servis center ni lah dekat akak kita ni lah. Katanya akan dihidupkan lampu, ada lampu kecil yang kakak pasang. Jadi apa yang berlaku, katanya Kak Rosita, saat itu kakak akan sering kali ternampak Casey antara pintu dapur dengan pintu dapur yang dekat kakak basuh pakaian tu, mesti ada keluar kepala orang menjenguk. Beberapa kali kakak nampak, kakak akan panggil, "Bang, abang, abang." Suami dah nyenyak tidur, anak-anak dah nyenyak tidur kat depan, yang 2 dah masuk dalam. Baru suami bangun, apa? Tengok lagi, benda tu dah tak ada. Bukan sekali, malah berkali-kali penampakan itu berlaku. Kakak pernah beritahu suami. Suami mengatakan yang kakak ni mungkin terbawa-bawa tengok cerita seram. Dan akhirnya kakak tukar tempat. Kalau nak tengok, lazimnya kakak akan baring depan sofa, anak pula akan baring. Tapi yang hairan Casey, bila kakak baring dekat tengah-tengah, anak pula tukar tempat. Beberapa hari, minggu kemudian mungkin, katanya Kak Rosita, anak kakak tertidur, suami tertidur, kakak seorang yang sedar Casey. Apa yang berlaku? Waktu itu jugalah kakak dengar Casey, bunyi macam orang buka dan tutup peti ais. Walhal 1 tidur tepi kakak, 2 dah masuk bilik. Siapa yang main buka pintu, tutup pintu peti ais Casey? Sekali lagi kakak akan kejutkan suami akan bangun, benda tu dah hilang. Kakak ingin tanya kepada para pendengar Misteri Jam 12. Pernahkah gangguan seperti ini berlaku kepada anda? Anda seorang sahaja, anda seorang sahaja yang ternampak, anda seorang sahaja yang terdengar. Lain anggota keluarga tidak pernah nampak dan dengar gangguan yang anda alami. Tolonglah Casey, sebab kakak benar-benar nak tahu, bukan kakak seorang yang kena. Terima kasih. Selamat malam dari Kak Rosita. Jadi bagaimana pendengar Ria 897? Mungkin ada di antara kita macam tu kita seorang yang nampak, lain orang tak nampak dalam keluarga. Bagaimana? Mungkin boleh berikan kata-kata semangat lah kepada Kak Rosita yang katanya gangguan itu seolah-olah mengganggu beliau seorang diri saja. Hello, selamat tengah malam. Hello Ria. Hello. Mungkin kalau ingin bercerita boleh hubungi saya 669-11897. Dan ingat, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan sahaja. Yang ini kiriman SMS ingin saya sempurnakan sementara saya tunggu panggilan anda. Selamat tengah malam Casey dan teman-teman yang sedang mendengar. Saya Syam dan kawan saya bernama Aiman. Kami adalah kawan setugas lah. Pada suatu hari itu merupakan satu kejadian yang cukup aneh dan pelik berlaku. Pada hari jadi malam kami tetap kena kerja. Katanya hari jadi siapa ni? Anda ke atau teman anda? Tetap kena kerja, tak dapat cuti lah, bertugas sampai pukul 10 malam. Kami kerja di luar. Kawan saya Aiman terlupa hendak bawa kunci keretanya. Lalu saya teman dia ke workshop kami lah untuk mengambil kunci kereta yang tertinggal. Aiman buka lampu
kalau lampu tempat workshop ni, kalau kita buka switchnya, lampunya akan lambat sedikit untuk menyala, Casey. Bila lampu tu sedang seolah-olah terkebil-kebil lah, kelap-kelip nak menyala ni memang lambat. Syam nampak ada seorang gadis dekat dalam workshop ketika lampu tu sedang nak menyala. Terkelip-kelip dibuatnya. Keadaan wanita tersebut kelihatan seperti rambut panjang. Kami dengan pantas, Casey, betul, bila ternampak benda tu rasa takut. Dan lalu kami berselindung di sebalik printer yang besar dekat kawasan workshop. Syukurlah benda tu hilang bila menjenguk apabila lampu dah menyala terang benderang. Bila kami keluar dari workshop tu, saya tanya kawan saya, adakah dia nampak? Ya Allah, Casey, ingat saya saja seorang yang nampak, dan kawan saya sebenarnya nampak juga penampakan yang saya ceritakan awal tadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Bersama dengan saya kita ada Sulaiman. Apa khabar Sulaiman? Selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Dan Sulaiman buat panggilan dari mana, Sulaiman? Daripada York Hill. Dan Sulaiman, kisah. Boleh Sulaiman jauhkan diri dari radio ataupun matikan tak? Nanti mengganggu anda nak bercerita. Okay. Boleh? Okey, Sulaiman, kisah anda tentang apa ni? Okey, kisah saya tentang masih pergi pancing. Dulu di... Nah, halo? Nah, silakan teruskan. Tadi pancing di dekat tu apa, Marina. Masih bila saya pancing dengan saudara-saudara ni, saya memang tak suka pancing lah. Tapi masa campur dengan keluarga dan saudara kan. Jadi bila hari tu bila pancing, saya punya joran tu kena makan ikan. Jadi bila saya rentap, naik tu ikan pusat besar. Jadi bila lagi sekali pancing, saya punya joran saya nampak kendur habis. Bila saya ke depan, nampak macam ada perempuan duduk yang dekat atas saya punya joran. Itu lah saya terus terkucil lah sikit lah. Pasal nampak kan. Tapi tak sempat istighfar lah. Terus saya cakap lah, aku datang sini untuk cari rezeki. Kalau betul ni tempat kau yang tinggal, tapi aku ingat telah beredar dari sini lah. Jadi saya pindah tempat tu. Tadi bila sambil pancing tu, ke ulu keliling kat belakang. Saya istighfar, istighfar. Terus saya ambil pancing saya, terus saya beredar. Duduk dekat saudara yang dekat-dekat lah. Duduk mana muka saya pucat. Kenapa pucat? Tak ada apa-apa lah. Jadi lepas tu bila saya arwah kaki saya tanyalah, ada apa-apa yang tak kena ke? Saya cakap, ada jugalah. Ada nampak benda ke situ. Aku dah cakap, kau jangan pancing sana. Pasal dah ramai sangat orang pancing kat situ. Jadi saya jauh daripada diorang lah. Tak ada sangkut kan. Saya punya joran. Jadi bila time balik tu, pukul 4 pagi, rasa macam benda tu ikut. Jadi bapak saya ni kan umur. Jadi dia kata, kau bawa balik benda ni sampai ke rumah. Jadi saya cakap, saya tak tahulah kan. Masuk belah air, muka, kaki. Lepas tu bapak saya ambil air dia satu rumah lah. Jadi benda tu tak ada lagi lah. Tak ikut sampai dalam lah. Keluar air. Yang dekat Marina Bay, bawah jembatan lah. Itu memang keras. Itu kisah saya. Terima kasih Cik Sulaiman. Terima kasih. Baik, itulah pengalaman Cik Sulaiman kita. Rakan MG12, kiriman SMS yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini ataupun pada pagi ini. Berikut ini datang daripada mana sekejap
daripada Kak Aina. Katanya, Kak Aina, apa khabar Casey? Kakak ingin bercerita sesuatu dan ingin mengucapkan ribuan terima kasih dahulu kepada Casey dengan kisah-kisah setiap malam merupakan sebagai satu bedtime story. Kalau tak dengar Casey malam-malam Casey bercerita, memang tak puas ya. Terima kasihlah Pak atas mungkin suka dengan rancangan ini. Baik, kata Kak Aina, pengalaman yang kakak nak ceritakan 2 tahun yang lalu. Kakak ada seorang anak gadis. Sejak arwah bapa, iaitu suami kakak lah, arwah bapaknya, suami kakak meninggal dunia, anak kakak ni lebih susah nak dikawal. Sebelum ini pun dengan suami pun dia agak susah, tapi ketegasan suami membuat dia ada takut sedikit. Bila bapaknya meninggal dunia, dia lebih suka sangat, bukan pasal suka bapaknya meninggal, tapi lebih suka balik lambat, lebih suka bercampur gaul dengan kawan-kawan yang kakak memang tak suka. Dia akan keluar sesuka hati, akan balik sesuka hati. Kadang-kala balik pukul 3-4 pagi, kakak sedang tidur dia balik. Kadang-kala bila kakak sedang mendengar rancangan Casey, dia akan balik, katanya Kak Aina kita. Jadi pendengar Ria 897, 2 tahun yang lepas perkara ini berlaku. Waktu itu anak kakak ni Casey belum tahu tentang kehadiran rancangan Misteri Jam 12. Terutama sekali kakak nak ucapkan terima kasih. Dan katanya Kak Aina, bila anak balik malam, kakak sering kali nasihatkan dia, kau ni balik pergi tempat mana ibu tak tahu, nanti kau bawa balik siapa, ibu pun rasa susah hati. Katanya Kak Aina di sini. Minta maaf kalau kiriman SMS Kak Aina ni menggunakan banyak sangat shorthand. Jadi Kak Aina diteruskan kisahnya yang panjang ni. Akhirnya satu hari ni anak kakak telefon kakak dengan suara menangis ketakutan. Dan kakak rasa risau kerana kakak takut apa-apa berlaku padanya. Jadi kakak tanya dia di mana dan kakak akan pergi jumpa dia. Rupa-rupanya dia ada dekat bus stop rumah. Dia kata tolong turun jemput dia. Kakak pun tak fikir panjang Kisi. Kakak ingatkan mungkin ada perompak ataupun ada orang apa-apakan dia. Kakak khawatir Kisi. Kakak capailah tudung kakak, pakai selipar turun ke bawah. Kemudian tengok anak duduk dekat bus stop menangis tak henti-henti. Kakak pun duduk tepinya, peluk dia. Dia kata, maafkan saya bu, maafkan saya. Jadi saya pun macam katanya kakak ni lah Kak Aina rasa macam curiga. Tak nak tanya panjang, kakak pun peluk dia, jalan dekat kolong blok nak balik ke rumah. Ketika kakak jalan dekat pavement dari bus stop nak ke kolong blok, ada beberapa pokok mangga Kisi. Dan anak kakak bila lalu depan pokok mangga, dia peluk kakak Kisi kuat-kuat. Dan kakak dapat rasakan macam meremang bulu rumah tau bila berada di kawasan tu. Kakak pun buat bodoh lah, tak nak fikir bukan-bukan. Kakak jalan-jalan sampailah dekat lift, naik lift. Kakak sampai rumah, beritahu dia lah. Waktu tu Casey sedang bercerita dan kakak sedang buka radio dalam bilik. Kemudian bercakap dengan dia, tanya kenapa. Akhirnya dia bersuara. Dia katakan bila dia balik malam tu, turun taksi lah depan bus stop tu, dia dah sedang jalan, tiba-tiba dekat atas pokok dia ternampak macam ada kepala manusia sedang memerhatikan dia, tapi tak ada badan. Benda tu seolah-olah berdesing bunyinya sampai dia toleh tengok atas. Bila dia nampak, dia terpekik. Kemudian katanya di sini dia lari pergi bus stop, telefon kakak suruh turun. Waktu yang kakak sedang mendengar, kakak ada dengar bunyi budak terpekik. Kakak fikirkan Casey yang putarkan sound effect. Rupa-rupanya anak sendiri terpekik. Selepas kejadian malam tersebut, dia pun takut Casey nak balik agak malam. Ada jugalah kakak bersyukur Casey, sebab penampakan tersebut telah pun menyekat dia dari balik malam sampailah ke saat ini Casey. Dan yang menggembirakan kakak, dia dah mula mendengar rancangan Casey dengan kakak. Setiap malam kami berdua akan masuk bilik dan dengar rancangan Misteri Jam 12 bersama-sama. Terima kasih pada Casey dan pada pendengar Ria yang lain. Daripada Kak Aina. Wah, kisah yang seram dan kisah yang menarik. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Yang ini daripada pendengar kita, siapa ni? Okeylah, saya rasa saya pun dah terlebih masa. Terima kasihlah bagi yang sewaktu dengannya. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti, baru betul. Selamat bercuti pada anda semua. Dan terima kasihlah terus bersama Ria Insomnia.
Ini betul lah, orang-orang ni akan membawa, tapi tak apa, terima kasih dia kira pada saya dia concern lah, mengambil berat tentang diri saya. Terima kasih lah pada mempunyai diri Dan saya ingin tanya anda lah sekarang ni, sampai sekarang saya rasa macam Facebook ni macam ada masalah pula. Benda yang saya post saya tak dapat lihat cuma ada dalam timeline ataupun dalam news feed saja. Jadi bagaimana? Ada sesiapa boleh bantu? Ada yang kata Kisi memang Facebook memang macam ni, nengnong macam lagu nengnong je. Baiklah, oleh kerana saya ni ialah baik hati saya rasa saya buka satu lagi talian lah untuk anda bercerita. Okey, last dah tak ada. Lepas ni MJ12 berehat. Okey. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, selamat tengah malam. Siapa tu? Hey, Ahmad. Ahmad buat panggilan dari mana, Ahmad? Daripada Clementi. Anda di rumah lah sekarang ni? Saya. Ahmad ada kisah tentang apa, Ahmad? Tentang Pontianak. Saya ada jumpa satu kisah dekat Melaka. Oh, Melaka. Anda bercuti di sana? Dengan keluarga. Oh, ini rumah saudara ke atau tinggal di hotel ni? Di hotel. Okey, silakan kisah. Silakan kisah anda. Semasa tu 2 tahun lepas saya pergi Melaka dengan saya punya sanak saudara, kawan-kawan semua. Habis masa malam-malam saya dengan kawan-kawan ambil keputusan pergi pantai. Kami sebenarnya kita dilarang pergi pantai. Tapi kita saya tetap nak pergilah. Nak pergi lah. Siapa yang melarang tu? Yang melarang siapa? Mak kita punya parents lah. Kita pergi. Sekali dekat dia punya pantai, jauh sekali kita ternampak bayang. Kita pun terperanjat lah. Terus kita balik. Kita balik ke hotel. Ada terputus talian panggilan Ahmad ni. Baik, saya rasa saya tutup tirai bila disuruh telefon. Mungkin yang terakhir tu tadi terputus-putus. Terima kasih bagi anda. Okey, last semua silas lah. Ini uncle tengah tunggu kat depan saya ni. Nak restart komputer Uncle sorry wait lah. Okey, satu lagi kisah. Datangnya daripada Seri, katanya, Assalamualaikum Gisi. Waalaikumsalam. Nama saya Seri. Saya ingin bercerita tentang satu perkara pengalaman yang berlaku. Suami saya pernah terjumpa satu jenis suami saya pernah terjumpa sejenis perhiasan, dan ini merupakan satu becak lama tau. Memang cantik Gisi, dan ia dibuat daripada besi dan kayu. Dia bawa balik rumah, dia polish, dia bersihkan, dan dia simpan dalam almari display unit lah dalam rumah. Yang menakutkan Kisi, pernah satu malam saya ternampak Kisi, pakcik lelaki tua berdiri depan cermin almari ketika saya nak keluar bilik pergi ke dapur. Tapi yang hairan, saya nampak orang tua tu dari belakang. Sebenarnya kisahnya begini. Dalam rumah saya ni ada memang bapa tinggal bersama dengan saya, tapi bapa saya memang tak boleh bangun. Kalau dia nak ke tandas, nak ke mana pun harus dibantu, kata Seri. Tapi bila saya ternampak pakcik tu dari belakang, saya terperanjat lah. Takkan bapa aku boleh bangun? Saya masuk bilik kejutkan suami. Suami keluar tengok dengan saya, tengok tak ada apa-apa. Kemudian 2 hari berikutnya, suami tanya mana becak yang dia jumpa tu. Saya pun tak tahu. Saya cakap dalam almari lah. Tak ada. Cari tak ada. Sekali kesian terperanjat. Benda tu boleh ada tepi bapak saya. Atas katil, bapak tengah tidur, becak mainan tu yang dibuat daripada kayu dan besi ada tepi bapak saya. Jadi hairan, bapak aku tak boleh bergerak. Macam mana benda ni boleh bergerak? Dan Brigaria 897, oleh kerana suami pun dah fikir bukan-bukan, saya pun fikir bukan-bukan, ambil becak tu buang dalam tong sampah Gisi. Itulah pengalaman peristiwa yang menyeramkan. Nak tanya bapak saya pun dia dah tak boleh bercakap Gisi. Dia dah tak boleh bercakap, hanya terbaring dan berdiam diri. Apa jua dia nak bilang, dia akan buat suara.
kadang-kala susah nak faham, tapi bila dia tunjuk hand gesture nak makan, ya, dia panas, dia tahulah cakap macam mana tunjukkan. Itulah pengalaman daripada Seri. Itu dia. Setiap manusia ni pastinya lah ada waktu yang kita sihat. Minta maaf Seri, saya ambil contoh lah. Ya, kita ada kalanya macam sekarang ni, ada ramai di antara kita sihat, angkat tangan kiri senang lah. Benda-benda yang senang ni, alah, angkat tangan tak boleh. Satu hari bila nikmat ni ditarik ni, adakah kita dah bersiap sedia ke belum? Sama-sama lah kita renungkan. Jumpa anda esok malam dalam Misteri Jam 12. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.